Ya, Sila. Orang binatang itu kan kejadian. Janganlah lebar jadi ustaz tu nanti jadi buruk lah semua. Tak payah panggil ustaz, panggil nama saya. Ya, saya tak panggil pun. Ya. Itu masalah orang selalu Sekarang ni nak naik ni isu apa nak cakap? Isu apa nak cakap? Saya bagi tahu sekejap. Saya dengar. Sekejap. Naik live orang, hormat host. Sekejap. Saya bagi tahu pendatang haram lebih teruk daripada binatang ternakan. Sebab mereka tidak ada dokumen, masuk secara haram, rompak hak rakyat, curi hak rakyat, zalim rakyat tempatan. Ini saya bagi tahu. Setiap negara ada undang-undang, masuk perlu ikut undang-undang negara. Selesai. Sekarang jawab. Okey. Itu tak sepatutnya lah. Kalau tak sepatutnya itu awak punya pendapat. Saya bagi awak cakap. Awak tak saya tenang turun nanti. Jangan cakap pandai. Cakap hak tu saja. Cakap yang tu saja tentang pendatang haram. Pertahankan tentang pendatang haram. Jangan pusing. Sepatut tak pesatut bukan law. Ikut undang-undang cakap saja. Sekarang cakap. Okey. Saya tengok Encik Sofian nak jadi hero lah kan. Betul. Nak jadi hero dekat dalam negara inilah untuk menteras parti pendatang tanpa izin. Okey. Itu satu bagus tu. Satu yang cara yang bagus. Sambil tu pihak penguasa menjalankan tugas dia. Betul. Kita ni ada negara yang ada undang-undang. Betul. Encik Sofian sebagai apa saya nak tanya? Sebagai apa? Sebagai rakyat biasa kan? Betul? Tak boleh melampaui undang-undang. Negara ada undang-undang, biarlah dia yang menjalankan. Encik Sofian cuma bagi banyak boleh mesyurkan aja. Tapi dari segi kata-kata tadi, saya rasa terpanggil lah. Saya kata sebab dia lalu dekat saya punya wall ni. So saya nak tanya, apa kebahagiaan yang Encik Sofian dapat daripada apa yang Encik lontarkan sekarang ni saya? Adakah puas hati dengan cara tu? Selesai tak? Selesai. Saya tanya lah balik. Saya tanya balik. Lah ni saya tak perlukan soalan. Saya perlukan pandangan. Cakap pandangan saja. Okey, pandangan saya kan tadi saya kata. Tak ada orang nak jawab. Encik tanya tak ada orang nak jawab. Encik bagi pandangan saja. Cuma saya bagi kelakuan sebagai seorang manusia lah. Kalau kita orang Islam, itu saja kelakuan. Itu saja. Dari segi menegakkan kebenaran, menegakkan undang-undang itu saya setuju. Saya setuju. Orang warga asing ke yang tak ada dokumen sepatutnya ada. Tapi dari segi akhlak itu tundukkanlah. Jangan kita rasa sampai kita nak marah. Orang tu bukannya saudara-saudara Pak Encik Sofian pun, bukannya ahli keluarga pun, kan? Jadi jagalah dari tata kita bercakap. Itu sajalah. Selepasnya kita bagilah kepada pihak yang berwajib yang menjalankan tugas. Itu saja. Tapi dari segi moralnya saya sokonglah cara Encik Sofian untuk mementeras parti yang keadaan yang sekarang dah berleluasa itu saya setuju. Cuma dari segi kata-kata itu bila lalu dekat wall saya ni saya rasa terpanggil untuk duduk dalam sama-sama bercakap terus dengan Encik Sofian. Minta maaf saya tak panggil ustaz lah. Pasal tak perlu panggil ustaz pun. Tapi saya pun tak nak cakap orang panggil ustaz. Nama saya tak payah sebut ke mak saya bagi nama saya tu. Baca nama saya aja. Betul. Saya dari Puchong Selangor, itu saja. Ya. Bagus. Okay, minta maaf, saya saja nak cakap kalau boleh kita jagalah akhlak kita, itu aja. Nanti gara-gara satu orang semua terpalit nama. Akhlak bab lain, akhlak nilaian subjektif. Immigration buat tangkapan terajang pintu rumah orang pun kira akhlak mampus. Dia akhlak subjektif, nilaian akhlak nilaian subjektif. Dia bukan nilaian objektif. Ini berdasarkan nilaian tuan menilai duduk dalam rumah. Saya bercakap mengenai pendatang haram dalam negara. Ini dua nilaian yang tak sama. Ini kita kena berakhlak kepada orang yang berakhlak. Kita bukan masuk tangkap pencuri dalam rumah bagi salam kepada pencuri. Ini kena letakkan akhlak di tempat yang sesuai. Kita tak boleh letakkan semua akhlak ikut suka kita nak letak. Tak betul. Okey, dengar sini ya. Dari segi, saya cakap sekarang. Dari segi hubungan Malaysia dan Indonesia dan negara-negara Asia yang lain.
Apabila sesuatu berlaku macam ni, Encik Sufian telah merosakkan, menguruhkan keadaan dengan melabelkan satu orang. Tapi mungkin bukan kerana negara lah, tapi kerana Encik Sufian berkata macam ni, dia akan dilabelkan apalah orang Malaysia begini gitu. Ada segi kenegaraan lah. Itu kita Tuan asal dari mana? Tuan asal Indonesia lah. Saya memang asal Saya tanya. Tuan asal Indonesia kah? saya orang Indonesia. Tuan asal Indonesia kan? Moyang saya orang Indonesia. Baik. Moyang saya. Baik. Saya nak bagi tahu tuan, daripada bahasa percakapan semua kita boleh faham. Sekarang ini kita tidak bukan. Jangan target orang macam tu. Sebenarnya Sufian nak target saya orang Indonesia, betul tak? Bukan, saya nak bagi tahu di sini. Saya nak bagi tahu yang merosakkan keadaan sebenarnya kalau negara kita mengambil tindakan kepada warga negara asing yang sah dalam negara tetapi kita menzalimi mereka. Sekarang ini kita cakap tentang warga negara haram dalam negara kita, pendatang haram dalam negara kita. Sepatutnya dia tidak akan menghadapi sebarang masalah melibatkan hubungan 2G. Ini pendatang haram. Kita bercakap tentang pendatang haram. Kenapa nak ada masalah melibatkan hubungan dua negara? Ini bukan melibatkan warga negara yang masuk secara sah. Itu kata kita, kan? Tapi dari segi hubungan, betul. Tuan nak bersetuju dengan pendatang haram ada dalam negara tanpa kita ambil tindakan. Tadi saya dah mula, saya kata saya setuju dengan cara Encik Sufian untuk letak. Habis tu tuan nak bagi tahu bahawa kita jangan cakap tentang pendatang haram ini adalah lebih teruk daripada binatang. Itu saja. Iyalah. Itu dari bermakna jangan sebut dia orang ni teruk daripada binatang. Itu saja. Yes, saya tak setuju. Okey, ini melibatkan pandangan subjektif. Tuan punya pandangan. Saya boleh terima, saya tak boleh terima. Ini adalah biasa melibatkan pandangan subjektif. Tetapi apa yang saya sebut tentang mereka ini adalah pendatang haram yang tidak memberi manfaat kepada negara, kepada rakyat. Tuan cuba hujah. Saya tak setuju cara Encik Sufian buat kata. Kalau yang lain tu saya rasa saya boleh setuju. Cara pembenterasan, cara terima kasih. Saya tak boleh saya tidak boleh untuk buatkan tuan bersetuju. Tuan dah lontarkan pandangan. Terima kasih. Saya dah faham, rakyat dah faham, bermakna setiap kita ada pandangan yang berbeza. Saya menghormati pandangan tuan kerana tuan tidak bersetuju. Tetapi tuan juga tidak bersetuju dengan pendatang haram yang ada dalam negara kita. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Cara pendekatan tu memang saya setuju. Untuk kontras pendatang tanpa izin, itu saya setuju. Ya, jangan tak ada dukungan, saya setuju. Tapi dari segi kata-kata kita, saya terpanggil sebab saya pun orang Malaysia. Jadi saya suka orang Malaysia. Jadi sama-sama kita. Saya tidak boleh ikut apa yang tuan nak cakap. Tuan tidak boleh ikut apa yang saya nak cakap. Kita ada dua pandangan yang berbeza. Bila tuan datang di Selangor, di mana-mana, di Silang, semua saya perhatikan. Cara tuan untuk mentera itu saya setuju. Tapi kata-kata tuan-tuan tu itu yang saya tak setuju. Sebab itu dia di dalam. Sebab itu dia tak setuju dengan cara tuan sebenarnya. Daripada adik-adik saya, dari kawan-kawan orang Malaysia, tak sepatutnya. Macam ni. Sekejap. Mana ada manusia buat kerja semua orang setuju? Itu masalah. Ini mustahil tuan. Ini mustahil. Sebab itu saya bagi tahu. Agree to disagree. Setuju dalam tak bersetuju. Perkara biasa. Ini perkara biasa. Tak ada manusia boleh setuju semua. Saya minta. Kalau boleh, jangan. Tuan boleh kekalkan dengan prinsip tuan. Kita akan dikunci. Tak apa. Tuan boleh kekalkan dengan prinsip tuan. Saya boleh kekalkan dengan prinsip saya. Yang penting apa yang kita bawa rakyat menilai. Tak ada masalah. Saya tidak perlukan persetujuan tuan. Tuan juga tidak memperlukan persetujuan saya. Ini perkara biasa. Tidak akan ada semua orang bersetuju dan tidak akan ada semua orang tidak bersetuju. Assalamualaikum tuan. Tak akan selesai isu ni. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey. Okey, kita dah bagi peluang. Kita bercakap. Kita bagi peluang. Macam ni.
Dia memang tak bersetuju dengan pendatang haram. Dan kita tahu dia tak bersetuju dengan pendatang haram, tetapi kita cuma bagi tahu macam ni. Dia tidak bersetuju, tetapi dalam masa yang sama dia tidak bersetuju dengan kita sebab kita mengatakan bahawa pendatang haram ini lebih teruk, lebih hina daripada binatang ternakan. Ini kita nak bagi tahu tuan-tuan, ini kita akan kekalkan macam ini. Tidak bersetuju, tidak ada masalah. Tetapi apa yang kita bagi tahu ini adalah hak untuk kita terus akan bagi tahu macam ni. Kalau tidak mau dihina, masuklah dalam negara kita ikut saluran undang-undang yang sah. Ini saja tuan-tuan. Ini sahaja, tidak ada masalah. Saya tidak menyuruh orang lain bersetuju sebab di dalam isu-isu sebegini biasa akan ada yang bersetuju dan yang tidak bersetuju. Kita tidak boleh kita tidak boleh memaksa orang bersetuju dengan kita, tetapi kita ada prinsip, kita akan terus kekalkan hujah kita sebegini. Potongnya limbe. Oh, tak ada. Saya okey, kita boleh berbincang petang ni. 4,000 mata memandang. Mana dulu dong? Bahkan ada yang bilang. Berarti kau yang bilang. Bilang bah kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pakcik. Teruskan. Saya tunggu komentar. Tak dengar. Ada itu mas saya mau komen. Binatang Tak dengar. Masuk semacam binatang selepas itu nak kita layan seperti manusia yang bertamadun. Saya bagi contoh tuan-tuan. Cuba bayangkan pendatang haram. Pendatang haram, kalau dia orang sedang berniaga, datang immigration, dia orang akan lari tinggal customer, tinggal pelanggan, tinggal dapur. Dia dapur dia tengah duk masak, dia akan tinggal kedai, tinggal cashier, semua dia akan tinggal. Dia akan lari sebab apa dia tinggal? Dia akan tinggalkan semua barangan dia. Dia akan tinggal untuk selamatkan diri dia. Sebab apa? Sebab dia tahu dia salah. Dia tahu dia menceroboh. Dia tahu dia takut. Dia tahu dia tidak ada hak untuk ada dalam negara. Sebab itu dia akan lari, dia akan tinggal. Kalau dia ada dokumen, dia tidak akan tinggal. Dia akan pertahankan hak. Ini sifat manusia. Dia akan pertahankan hak dia. Dia akan pertahankan kawasan dia. Dia akan pertahankan harta benda dia. Ini binatang akan lari tuan-tuan. Dia orang ini memang hina pendatang haram ini. Sebab itu saya bagi tahu, kalau nak dihormati dalam negara kita, hormat rakyat kita dulu. Kalau nak kita hormati mereka ini, mereka perlu hormati kerajaan kita dulu. Kalau dia orang nak kita menghormati negara dia orang perlu ikut undang-undang dan hormati ketua negara kita dulu. Dia orang tidak menghormati negara kita, dia orang tidak menghormati
rakyat kita, dia orang tidak menghormati kerajaan kita, dia orang tidak menghormati undang-undang kita. Kenapa kita perlu menghormati dia orang ini? Sebab itu pendatang haram ini adalah lebih hina daripada binatang ternakan. Kalau tak mau, jangan jadi pendatang haram. Jangan merompok hak rakyat, jangan merampas subsidi rakyat, jangan memonopoli perniagaan rakyat tempatan. Ini saja. Apa masalah? Oh, saya tak perasan. Okey, baik. Saya dah pesan. Soalan salam ya. Tapi kalau masuk dalam isu macam ni, risaulah kau kan. Ya, baik. Saya sendiri saya masih maklum. Okey. Tapi kalau contohlah, saya tak nafikan bagaimana sokongan orang-orang ramai yang melibatkan kes gerasi yang lebih depa terkait dengan kes-kes yang orang kata apa jenayah boleh tak elok. Saya pun sokong benda ni sebenarnya. Tapi kalau contohlah apabila tersebut perkataan yang seperti kita tak boleh nak memisahkan perkataan pendatang haram ataupun warga asing, kemudian pendatang haram ni kita ambil daripada fatwa ataupun ujian daripada mana yang kita boleh mengatakan mereka ni datang haram, Ustaz? Kita nak gunakan mereka ni hujah pendatang haram ni daripada sisi mana? Saya tak faham apa nak cakap ni pun saya tak tahu. Sisi apa pun nak tengok pun saya tak tahu. Dan saya cuma nak bagi tahu jangan buat pandai lebih, nanti jadi susah kita nak jelas. Pendatang haram kita hanya cakap secara umum. Sekarang tukang rumah ni pun saya tak tahu nama apa. Siapa pun saya tak tahu. Warga negara Aceh ada dokumen tak ada dokumen saya tahu tak? Saya pun tak tahu. Sebab itu kita bagi tahu tentang pendatang haram. Kalau dia pendatang haram, dia rasa pendatang haram. Pendatang haram nak kira sisi apa? Tak ada dokumen pendatang haram. Nak kira sisi sempadan, sisi agama, nak kira sisi penjajahan, nak cerita sisi British, sisi kolonial, nak cerita sisi itu kan? Tak payah sembang, tak payah buat pandai. Pegang warga negara Malaysia, pegang warga negara Indonesia punya pasport, silakan pegang warga negara Indonesia. Kita pegang warga negara Malaysia, kita sila. Tak payah cerita tentang sempadan negara, pembahagian British, tak payah. Tak payah. Sekarang ini fokus. Saya berkaitan dengan akidah juga sebab ucapan tu seolah-olah kita menghukumi seseorang yang tak payah cerita tentang hukum. Tak payah. Cerita tentang hukum, cerita tentang ni tak payah buat pandai. Sekarang ni pertahankan tentang istilah pendatang haram saja dalam negara kita. Itu saja. Saya bagi naik pun dah bagus lah. Terus cakap, terus pertahan. Tak payah tanya. Tak payah tanya. Saya bagi tahu tak payah tanya. Bagi pendapat terus saja. Bagi pendapat. Tak payah tanya saya. Bagi pendapat saja. Bagi pendapat terus. Terus. Terus bagi pendapat. Terus saja. Kalau kita nak hukumi mereka dengan perkataan, okey baik, dengan perkataan mereka tak payah cukai dia digunakan sebagaimana juga yang harus kita kutip kepada orang-orang kafir yang tinggal di negara kita. Maka pada hari ini Islam pernah juga berlaku pada zaman Rasulullah, begitu juga dengan usul cukai yang mereka tinggal di negara kita. Saya tak berminat nak cakap tentang zaman Nabi. Saya tak minat nak cakap tentang jizyah. Bercakap tentang negara. Teruskan. Saya cakap tentang negara. Saya tak cakap tentang jizyah. Saya katakan sebuah benda tu, ya Ustaz, macam ni Ustaz, apabila saya nak katakan satu benda tu haram, maka saya akan datangkan dalil. Saya tak cakap benda tu haram. Jangan jadi bodoh dan membodohkan orang. Sekejap. Jangan kita bodoh dan membodohkan orang. Saya tak kata pun benda tu haram. Bukan. Saya tak kata benda tu haram. Ini bukan melibatkan benda. Ini melibatkan dokumen. Tak payah nak pergi zaman Rasulullah. Tak payah pergi jizyah. Tak payah. Saya tak perlukan tentang jizyah, tentang ni semua saya tak perlu. Saya cakap tentang dokumen. Cakap tentang dokumen saja. Dokumen tu Ustaz, dokumen tu pengesahan daripada kerajaan. Okey, kita tahu yang itu pengesahan yang untuk individu kita. Tapi apabila dokumen itu digunakan denda pembayaran sekian dan sekian dan melibatkan status itu akan dikatakan haram, kita harus mengkaji hukum supaya apa? Tidak melibatkan hujahan yang meremehkan atau menghina bangsa lain dan menjatuhkan maruah. Hina apa? Itu saya katakan. Okey baik. Nak hina apa? Apa hina? Cuba bagi tahu.
dari sisi mana kita nak pandang mereka itu haram? Adakah Malaysia kalau tak cop dokumen, Ya. kalau tak cop dokumen adalah pendatang haram. Kalau tak cop dokumen, tak ada dokumen, pendatang haram. Dan tak payah spin. Tak payah spin nak bagi tahu tentang undang-undang, nak bagi tahu haram tu haram ni tak payah. Saya cakap tentang undang-undang negara. Cakap tentang negara Malaysia. Dan di masa yang sama sebenarnya saya sepatutnya tak perlu layan tukang rumah ni. Saya tahu dia daripada Aceh dan dia tidak ada hak untuk cakap tentang sistem negara kita. Di negara dia sendiri lagi teruk. Aceh halau Rohingya tu terus. Lagi teruk. Aceh orang dia tu halau Rohingya masuk laut balik. Sebab ini melibatkan dua negara yang menjejak bangsa dia tanah sendiri dan sampai dia merantau pun dikecam dengan apa nak balik kampung. Kecam siapa? Inilah Kecam siapa? yang salah diatur oleh dua negara. Kecam siapa? Tak ada yang orang lain. Kecam siapa? Kamu bagi tahu kan? Ini yang penting. Kamu bagi tahu kecam siapa? Siapa saya kecam? Okey, baik. Dah. Sekarang sekejap. Saya bagi kamu cakap sekejap. Saya kecam siapa? Kamu bagi tahu? Saya kecam negara mana dan kecam siapa? Bagi tahu saya. Tak kecam negara. Tapi maksud saya kata tadi, kecaman ni apabila menjadi isu, saya kata isu apa? Kenapa sih sesama Islam kita ada perkataan yang pendatang haram ni kalau Dia bukan Islam. Dia bukan Islam. pandangan orang-orang lama. Dah. Jangan spin. Sekarang sekejap. Sekejap. Dah, sekejap. Jangan spin. Saya tak sebut pun tentang Islam. Saya tak ada sebut. Dah, sekejap. Jangan spin. Ya. Saya tak sebut pun tentang Islam. Saya tak sebut pun tentang negara. Saya tak sebut pun tentang bangsa. Saya tak sebut pun. Saya cuma bagi tahu pendatang haram masuk dalam negara Malaysia, hidup secara haram, merompak secara haram, lebih hina daripada binatang ternakan. Cuma bagi tahu saya sebut negara siapa? Saya sebut bangsa mana? Dah. Sekejap. Tadi kamu bagi tahu saya sebut bangsa. Kamu kata saya sebut negara. Negara mana? Okey, baik Ustaz. Kenapa saya nak tanya satu soalan kat Ustaz? Kenapa pada Tak payah tanya soalan. Jawab saya tanya tu. Tak payah soalan. Okey, baik. Ustaz tanya apa tadi? Saya tak apa sebab lain kalau Saya tanya tadi, bila kamu kata tadi, saya cakap tentang bangsa, tentang negara yang kamu nak terasa sebab kamu pada Aceh. Saya bagi tahu, sebutkan bila saya sebut bangsa, bila saya sebut negara, bila saya sebut agama. Bila? Okey, baik. Hari ini apabila Ustaz, memang Ustaz tak sebut satu negara, tapi Ustaz melibatkan warga asing ramai negara dan bangsa Ustaz. Tapi saya nak apa yang sepatutnya kita kena ambil kepentingan dalam kita nak menghukum seseorang ataupun sebuah bangsa ni, dia tidak dia ada pandangan yang contoh lah saya katakan pendatang haram kepada Cina yang tak beragama Islam. Patut, wajar sebab Islam mengatakan hal yang sama. Kita tak kena mengenal dengan Islam, bang. Apabila Tak nak kena mengenal dengan Islam, bang, melibatkan dokumen ni. tidak, apabila Apa mengatakan ni? kita kena ada nas. Nah, saya kata haram melibatkan dokumen. Jangan speed. Nas apa nas? Nak pergi cop immigration pakai nas apa? Nak buat pasport pakai nas apa? Jangan speed. Apa nas ni? Nak pergi cop pasport di immigration nak nas apa? Saya tak cakap tentang hukum. Jangan spin saya. Saya tak cakap tentang hukum. Saya cakap tentang dokumen. Faham tak? Kamu pada Aceh, kalau kamu nak kahwin, kamu kena ikut undang-undang syariah sebab melibatkan agama. Tapi kamu pada Aceh, kamu nak masuk dalam negara Malaysia, kamu tak boleh pergi akad dengan immigration, kata kamu orang Islam. Kamu kena tunjuk dokumen kamu. Sekarang cerita tentang dokumen, jangan cerita tentang hukum. Cerita tentang dokumen.
Seorang yang tidak Saya hukum apa? Hukum melibatkan dokumen. Saya hukum melibatkan dokumen. Pandangan Islam ataupun pandangan kelembagaan yang berbicara pada hari ini. Adakah mereka itu haram dikatakan kerana berdosa ataupun hanya salah tapi tidak Siapa berdosa? cakap dosa? Siapa cakap dosa? Bila saya sebut dosa? Adakah haram itu berdosa? Bila saya sebut dosa? Bila saya sebut dosa, hang cakap Ustaz? Saya tanya Ustaz. Adakah Tak, bila saya sebut dosa? Cakap. Bila saya sebut dosa? Ustaz tak sebut, saya tanya. Habis tu, Adakah hukum di pasal apa nak tanya? Saya cakap tentang dokumen, tak nak melibatkan dosa pun. Jangan pusing. Maksud saya tak macam ni Ustaz. Maksud saya macam ni. Hari ni Ustaz, saya lebih sokong tau apabila pandangan kita ni ada hujah yang berhujah dengan agama. Hujah apa? Jangan merepek lah. Jangan merepek. Saya bagi tahu, jangan merepek dan jangan nak alihkan semua isu nak dikaitkan dengan agama, perlukan hujah, hukum, nas, tak payah. Yang ni melibatkan dokumen dalam negara. Dia bukan melibatkan hujah, melibatkan nas, melibatkan hukum, nak main dalil qat'i, dalil syar'i. Tak payah. Ini melibatkan undang-undang negara. Tak payah nak spin. Ya. Hang bawa kereta lah ni, dah hang bawa kereta, ada nas apa? Kau ambil lesen lah. Ambil Alhamdulillah ni macam ni Ustaz. Bukan sekarang. Bawa kereta, bawa